Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar yang saya muliakan, para pegawai daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Melaka, para asatidzah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita akan membaca kitab, yaitu kitab Al-Imam As-Sanusi, yang mana antara panel penterjemah itu adalah saya sendirilah. Jadi kita bincang-bincangkan dan sebenarnya diambil daripada beberapa kitab. Cuma saya bawakan kitab yang utama sahaja dan kemungkinan kita akan baca dan rujuk juga kepada sumber-sumber yang saya ambil, yaitu daripada Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri, demikian juga kitab Hasyiah Al-Imam Ad-Dusuqi. Jadi kemungkinan saya juga akan skip beberapa tempat sekadar saya baca, kerana itu sudah kita sama-sama faham. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan atau tidak faham apa yang saya sebutkan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ya boleh mencelah, ya boleh bertanya. Baik, kita terus kepada muka surat yang pertama, iaitu Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, dia jilidnya ada dua. Ini jilid yang pertama dan jilid yang kedua sudah dicetak. Tuan-tuan kalau mendapatkan, boleh mendapatkannya di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhammad Al-Sanusi berkata. Jadi mukadimah yang sebelum ni ialah latar belakang siapa Al-Imam Sanusi, ya. Dan juga ringkasan daripada perbahasan sifat 20 pun ada disebutkan dalam sebelum mukaddimah ni. Yang ni maknanya mukaddimah daripada Imam As-Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Keterangan: setiap Muslim dituntun agar memulakan setiap amal perbuatannya. Makna di sini dalam nota itu disebutkan, iaitu amal perbuatan yang dibenarkan oleh syarak sahaja, dengan membaca basmalah. Basmalah artinya Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini berdasarkan anjuran Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah dan surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Baik. Firman Allah lagi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dulu kalau kita mengaji qiraat, ada matan dia. Wa basmala baina surataini fasahatun rijalun namauha diryatan wa tahammula, iaitu berkenaan dengan baca basmalah pada permulaan surah, ya. Jadi tak pelik kalau ada yang bermazhab tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Tetapi ittifaq ulama bahawa Bismillahirrahmanirrahim dan surah An-Namlu itu adalah ayatun min ayatil Quran. Adapun basmalah pada permulaan Al-Fatihah fihi khilafun, ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Sesungguhnya surat itu daripada Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yaitu surat kepada Ratu Balqis. Sebahagian kata Ratu Bilqis, ya. Demikian juga Zalikha dengan Zulaikha. Orang kata Zulaika itulah, ya. Dia Zulaikha ataupun Zalikha. Begitu juga Balqis atau Bilqis. Jadi Bilqis dia mendapat surat daripada Nabi Sulaiman, dihikayatkan dalam suratul Namli, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada pendalilan tentang bismillah yang dibaca oleh orang kafir. Baik. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Bermaksud setiap perkara yang berfaedah, iaitu baik pada syarak yang tidak dimulakan dengan basmalah, maka ia terputus, artinya hilang berkat. Menurut Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dia anjurkan menulis basmalah pada permulaan kitab, yakni penulisan, sekalipun ia ditujukan kepada seorang kafir. Ini boleh tengok dalam Syarah Sahih Muslim. Maknanya kalau surat dihantar kepada bukan Islam sekalipun, boleh mukaddimahnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, kerana sunat orang yang menulis, iaitu sebahagian daripada amrun zibalin, maka sunat menulis basmalah. Dia baca tak baca dia punya pasal. Baik. Dalam perbahasan basmalah terdapat beberapa perkara. Saya minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang saya bahasa agak kasar. Orang sembilan dia makan pedas. Jadi bahasa dia pedas. Kalau dia makan gula, bahasa dia manis. Ya, baik. Dalam perbahasan basmalah terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Dari Al-Quran ada ke kata macam tu? Qul mutu bi ghaizikum. Qul mutu bi ghaizikum. Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang kafir itu, mutu bi ghaizikum. Maknanya matilah engkau dengan kemarahan engkau itu. Jadi ada kan ulama dia suka cakap mampuslah. Jadi mutu, matilah. Sama kalau dibahasakan sikit, mati mampus lebih kurang tu je. Baik. Dalam perbahasan basmalah terdapat beberapa lafaz yang perlu diberikan perhatian. Itu lafaz Allah serta dua sifat yang mengiringinya, mengiringi lafaz Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimat Allah juga disebut lafzul jalalah. Menurut Al-Imam Al-Bajuri, lafzul jalalah ialah wa huwa alamun ala zatihi ta'ala. Bermaksud kalimah Allah itu adalah nama bagi zatnya yang maha tinggi. Jadi maknanya Allah itu Tuhan kita ke bukan? Allah itu Tuhan kita. Allah itu macam mana? Allah itu adalah satu nama daripada nama-nama bagi zat yang wajibul wujud. Kena faham baik-baik. Dia adalah satu nama. Dan banyak lagi nama yang lain. Kalau Allah itu Tuhan kita, makna tulisan Allah itu dah Tuhan kita dah. Tulis Allah itu Tuhan kita, bukan? Itu adalah satu nama daripada nama Tuhan kita. Tuhan kita siapa dia? Zat yang wajibul wujud. Itu Tuhan kita. Namanya siapa? Namanya Allah. Namanya Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahim. Baik. Boleh faham tuan-tuan ya? Jangan kita salah faham pula. Bukan saya menafikan Allah itu Tuhan. Maknanya Tuhan kita itu adalah zat yang wajibul wujud, yang namanya Allah. Dan itu salah satu nama zat yang wajibul wujud. Banyak lagi nama dia. Tengok Imam Ghazali kata apa? Beribu nama Allah Ta'ala. Baik. Menurut Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani, lafaz Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada, iaitu wajibul wujud. Wajib ada artinya wajib pada akal, bukan wajib pada syarak. Arti wajib pada akal, akal tidak dapat menafikan kewujudan Tuhan yang dikatakan subut.
Tahap subut tu macam mana sehingga tidak dapat dinafikan lagi? Itu namanya subut. Kalau istilah mengaji kita lama dia kata sungguh. Baik. Yakni Allah itu khas pada lafaz dan khas pada makna. Khas pada lafaz artinya tidak boleh Allah itu dikatakan kepada selain zat yang wajibul wujud. Dan khas pada makna, dan makna Allah itu juga khas, iaitu dia merujuk kepada zat yang wajibul wujud. Kalau nak buh nama anak yang paling kita sayang Allah boleh? Tak boleh. Haram, berdosa. Kalau bermain-main, maka keluar daripada agama. Baik, maknanya menjadi kafir. Tapi nama Allah tadi, maknanya khas dan lafaznya khas. Artinya tidak boleh Allah itu dipakaikan kepada selain zat yang wajibul wujud sahaja. Lain daripada tak boleh. Dan tidak boleh orang Islam membenarkan orang yang lain daripada orang Islam menggunakan lafaz Allah. Dia kata juga Allah yang kita sembah bukan. Allah yang dia maksudkan Allah yang tiga. Allah yang ada anak. Allah yang ada isteri. Maka Allah yang kita maksudkan adalah Allah yang zat wajibul wujud yang bersifat dengan wahdaniyah, ketunggalan pada zat, pada sifat dan juga pada af'al. Ditambah oleh orang sufi, iaitu ketunggalan pada zat, pada sifat, pada asma dan pada af'al. Baik, itu Allah yang kita maksud. Allah yang dia maksudkan iaitu Allah yang ada anak. Itu bukan Allah. Kerana zat yang wajibul wujud itu tidak memiliki anak dan mustahil sama sekali memiliki anak. Baik. Sebab itu lafaz Allah tidak boleh dipakaikan kepada selain zat yang wajibul wujud. Baik. Berdasarkan ta'rifan yang dinyatakan di atas, maka maksud khas pada lafaz ialah kalimah Allah tersebut hanya terpakai untuk zatnya semata-mata, manakala khas pada makna pula bermaksud kalimah Allah tidak boleh digunakan pakai maksud dan pengertiannya kepada lain selain Allah Ta'ala. Tak boleh. Kalau orang kafir guna, tidak hukum haram bagi orang kafir. Kerana dia bukan sebagai orang yang boleh kita hukumkan haram, halal dan sebagainya. Yang menjadi haram tu perbuatan orang Islam yang membenarkan lafaz Allah digunakan kepada selain zat yang wajibul wujud. Baik. Berdasarkan kitab Aqidatul Najin, pengarang membahagikan hukum membaca basmalah kepada 4 bahagian. Yang setakat ni boleh faham tuan-tuan kan? Tuan-tuan guru belaka ni ya, dah faham. Baik. Iaitu wajib, haram, sunat dan makruh. 4. Maknanya baca basmalah itu kadang-kadang menjadi haram, kadang-kadang menjadi wajib, kadang-kadang menjadi sunat, kadang-kadang menjadi makruh. Harus macam mana? Ada perbahasan. Baik. Namun terdapat juga dalam kalangan fuqaha. Fuqaha maknanya ahli fiqh yang menambah hukum membaca basmalah kepada 5 hukum, iaitu dengan menambah hukum harus. Disebutkan dalam kitab Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, dia kata wa'lam annal basmalata tusannu ala kulli amrin zibalin ay halin. Wa'lam, ketahui olehmu, annal basmalata maf'ul daripada i'lam, dan ketahui olehmu akan bahawasanya basmalah itu disunatkan ala kulli amrin, atas setiap perkara, zibalin ay halin, artinya zi halin, yang kita kata apa? Zibalin. Alamak. Ya tuan. Ada orang telefon pula. Tak apa. Zi halin iaitu yang dibenarkan oleh syarak lah. Kalau terjemahan yang lama-lama banyak menunjukkan zibalin yang basah hati, dia kata. Maknanya syarak membenarkan. Bihaitsu, dengan sekira-kira, yuhtammu bihi syara'an, iaitu diberikan perhatian dengannya, dengan amrin zibalin itu syara'an pada sudut syarak. Lil hadisil mari, kerana hadis yang telah terdahulu. Wa tuhramu, dan diharamkan akan basmalah alal muharrami li zatihi, atas barang yang diharamkan kerana zatnya. Itu apa? Kerana zat, artinya benda itu pada zatnya adalah haram.
Itu dikata haram li zatih. Kasyurul bil khamri, seperti minum arak. Minum arak hukum asal dia adalah haram. Bukan hukum asalnya adalah harus. Tidak. Ini pada perbahasan juga berkenaan khamar ini, ya. Tapi ini kita tak cerita fiqah. Wa tukrahu, dan dimakruhkan. Tadi itu hukum haram. Baca basmalah haram bila? Ketika minum arak, kan? Dan dikiaskanlah kepada segala perkara yang haram. Seperti katakan nak mengambil nombor ekor. Nak tulis nombor ekor, bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Haram. Perbuatan itu haram. Nak mencuri pun sama juga. Baca bismillah. Mudah-mudahan orang tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah ketika mencuri itu adalah haram, kerana haram di zati. Kerana perbuatan mencuri itu adalah haram. Baik. Wa tukrahu 'alal makruhi. Tapi kalau kita curi air orang nak ambil wuduk, haram ke halal? Haram. Tetap haram. Baca basmalah haram. Tetapi ketika berwuduk baca basmalah tu haram ke tak haram? Tak haram. Sunat baca basmalah ketika air yang kita curi tadi nak dijadikan wuduk. Tapi ketika mencuri tadi, itu haram. Pergi buka paip orang kan, bismillahirrahmanirrahim, itu haram. Tapi ketika berwuduk, kerana bismillahnya bukan kerana mencuri, bismillahnya kerana berwuduk, itu sunat. Baik. Hukum sembahyang sah. Nah. Tapi terbanyak kerja lain lagi, pergi curi air orang buat apa? Wa tukrahu 'alal makruhi, dan dimakruhkan akan basmalah itu ke atas al makruhi, perkara yang makruh. Li zatihi, bagi zatnya. Maknanya benda itu sendiri adalah makruh, maka membaca basmalah ketika itu adalah makruh. Contoh, kan nazari li farji zawjatihi, seperti melihat kepada kemaluan istrinya. Baik, itu adalah makruh, maka baca basmalah itu makruh. Bi khilafil muharrami li'aridin, itu dengan bersalahan perkara yang diharamkan li'aridin, dengan sebab yang mendatang. Artinya ada sebab lain dia menjadi haram. Kal wudu'i, seperti berwuduk bima'in maghsubin, dengan air yang dirampas. Maknanya bima'in maghsub, dengan mana-mana air yang dirampas. Dah umum, air apa baiklah, ya. Yang dirampas makna air yang tidak dibenarkan oleh syarak diambil, maka diambilnya. Maka ketika membaca basmalah, ini tak sama dengan ketika mencuri air membaca basmalah. Ketika mencuri air membaca basmalah hukumnya haram. Baik. Maka di sini dia kata muharram li'arid, iaitu perkara haram yang mendatang. Karena asalnya air itu tidak, karena berwuduk itu dikatakan asalnya tidaklah menjadi haram. Baik. Nah. Kemudian wal makruhi li'aridin, dan bersalahan dengan makruh kerana yang mendatang ke aklil basal, seperti makan bawang merah. Tak, bawang besar tu makan, ya, itu makruh li'arid. Karena ada dia punya sebab yang menjadikan dia makruh. Asalnya tidak makruh. Kenapa jadi makruh? Kerana ada baunya yang mengganggu orang. Maka al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman, idza zahabatil illatu zahabal hukmu. Hukum itu beredar, ya, dengan sebab adanya illah, sebab. Dari sudut ada hukum atau tidak, ada illat atau tidak ada illah. Bila illahnya tidak ada, maka hukumnya juga akan hilang. Sekarang ni makan bawang merah sebab apa dimakruhkan? Kerana bau dia. Oleh kerana baunya menjadi makruh. Kalau begitu tak ada bau, makruh ke tak makruh? Maka tidak makruh. Kerana illah untuk makruh telah pun tiada. Baik. Oleh kerana itu, kerana baunya yang mengganggu tadi, itu makruh. Baik. Ka'aklil basal, seperti makan bawang yang berbau tadi. Fatusannu alaihima, maka disunatkan ke atas keduanya. Mana? Itu berwuduk dengan air yang dirampas. Kita baca basmalah ketika berwuduk dan ketika makan bawang besar, bawang merah tadi. Sunat baca basmalah. Walaupun makan itu makruh, tapi makruhnya kerana arid, kerana ada sebab yang mendatang. Wa tajibu fi salati, dan wajib membaca basmalah fi salati pada sembahyang, li'annaha, kerana sesungguhnya basmalah itu ayatun, satu ayat, minal fatihati, daripada fatihah, indana ay inda syafi'iyah,
di sisi kami, artinya di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i. Fata'tariha ahkamun arba'atun, maka terkandunglah basmalah itu oleh hukum yang 4. Baik. Maknanya haram, makruh, wajib dan sunat. Wa baqiyatul ibahatu, dan berbaki oleh al-ibahah, fa'il bagi baqiyat. Wa qila, dan dikatakan orang, maknanya ada orang kata innaha, sesungguhnya basmalah itu tubahu, diharuskan fil mubahat, pada perkara yang harus juga. Allati la syarafa fiha, yang mubahat itu la syarafa mawjudun, tidak ada sebarang kemuliaan yang wujud fiha, padanya, pada al-mubahat, seperti kana klimata'in min makanin akhara, seperti memindahkan barang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Fa'ala hadza ta'tarihal ahkamul khamsah, maka berpijak di atas pandangan yang akhir inilah, maka terkandungnya basmalah itu oleh hukum yang 5. Jadi 5 hukum tentang basmalah. Kesimpulan, terjemah saya tak baca, tuan baca terjemahan dia. Kesimpulan, kalimah Allah ini hanya layak bagi Allah dari sudut lafaz dan maknanya, maka makhluk Allah tidak boleh menggunakan kalimah Allah tersebut, sama ada bentuk nama atau maksudnya. Selepas lafaz dalalah, datangkan 2 sifat Allah, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua-dua sifat ini berasal daripada perkataan Rahimah yang bermaksud kasihan belas. Kemudian lafaz ini bertambah menjadi 4 dan 5 huruf. Dalam kaedah bahasa Arab, pertambahan huruf menunjukkan kepada pertambahan dari sudut makna. Kaedah tersebut ialah ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatul makna. Pertambahan huruf menunjukkan kepada pertambahan makna, sudut tafsiran dia. Rahimah 3 huruf, Rahim 4 huruf, Rahman 5 huruf, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Rahman ada 5 huruf. Maka tafsiran Rahman itu lebih luas daripada tafsiran Rahim. Baik. Kemudian saya minta maaf tuan-tuan, saya berhenti kejap boleh? Dah minta 2 minit. Kejap ya. Kita berhenti kejap. Tunggu saya telefon daripada Indon. Selingan tuan. Minta maaf ya. Dah 2 kali dia call, jadi saya pun angkat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na. Pertambahan huruf menunjukkan kepada pertambahan makna. Iaitu Rahim, tafsirannya lebih kecil daripada tafsiran Ar-Rahman. Kalau ulama kita dulu, Tutup Guru dia kata macam mana? Iaitu kalau kuku, rambut, apa lagi, misai,
janggut, itu tanda sifat rahim Allah Ta'ala. Tubuh kita yang kasar, kepala, badan kita, kaki kita, itu tanda sifat rahman Allah. Maknanya benda yang kecil-kecil itu menunjukkan rahim Allah Ta'ala kepada kita. Tapi yang besar-besar menunjukkan kepada rahman Allah Ta'ala. Kalau di dunia, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada semua, iaitu orang kafir tak suka Islam, tapi Allah bagi nikmat. Orang yang fasik, tak semayang, Allah bagi dia kekayaan, itu sifat rahman Allah Ta'ala. Tetapi masa di akhirat, kasih sayang yang seperti itu tidak ada. Itu dikatakan sifat rahim Allah Ta'ala. Kasih sayangnya tertumpu kepada orang Islam sahaja. Jadi, itu lebih kecil daripada skop dia berbanding dengan Ar-Rahman. Maka dikatakan oleh ulama, iaitu ziyadatul bina, pertambahan daripada binaan kalimat satu-satu huruf itu menunjukkan kepada pertambahan dari sudut makna dan tafsiran dia. Baik, terus kepada muka surat 9. Yang tadi itu ada di bawah tadi dijelaskan, ya. Kemudian alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala pujian hanya bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memulakan penulisan karya mereka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis kullu amrin zibadin la yubda'u fihi bil hamdi aqta. Ini ada perbahasan lah, iaitu iza tanaqada tasaqata, iaitu bila bertentangan di antara dua hadis maka gugur pendalilannya. Ya, karena yang tadi kata yang tidak dibaca basmalah, yang ini pula tidak baca alhamdulillah, jadi ada perbahasan di sana lah, ya. Baik. Maka menurut Imam Nawawi, sunat ketika memulakan penulisan kitab dengan menulis alhamdulillah seperti yang disebutkan sebelum ini. Begitu juga ketika seorang guru hendak memulakan pengajian atau murid memulakan pembacaan, sama ada membaca kitab hadis, fiqh atau selainnya, sebab baik lafaznya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga berselawat serta mengucap salam ke atas Rasulullah SAW hanya berdasarkan ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik, kemudian tuan-tuan tengok muka surat 11. Al-Imam As-Sanusi memulakan karyanya dengan memuji Allah serta berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan para ulama dalam karya-karya mereka. Lafaz alhamdu yang digunakan oleh Al-Imam As-Sanusi mencakupi 4 jenis pujian. Ini biasalah puji qadim bagi qadim yang pertama, iaitu Allah yang bersifat dengan qidam, memuji dirinya yang bersifat dengan qidam tersebut. Allah puji diri dia. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah memuji diri dia sendiri, dan memang Allah layaknya dipuji. Baik. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, iaitu pujian yang datang daripada Allah yang bersifat qidam kepada makhluknya yang bersifat dengan hudus. Contoh dia, wazkur Ismaila wal yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Wa kullun, setiap seorang, dia panggil apa? Tanwin iwad kalau ngaji nahwu kan. Setiap seorang daripada Ismail, Ilyasa, Zulkifli minal akhyar, daripada orang yang baik-baik belaka. Maka ini menunjukkan Allah memuji makhluknya. Dan yang ketiga, puji hadis bagi qadim, iaitu pujian yang datang daripada makhluk yang bersifat hudus kepada Allah yang bersifat dengan qidam, sebagaimana kita memuji Allah. Kita puji Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, maka kurniakanlah kami bagian-bagian. Itu pujian yang datang daripada makhluk. Yang keempat, puji hadis, yakni puji makhluk yang bersifat dengan hudus bagi hadis, iaitu bagi makhluk lain yang bersifat dengan hudus sepertinya, iaitu dia puji sesama makhluk. Kawan ni puji kawan ni, kawan ni puji kawan ni dah. Dia kata lawa baju, dah, baju tu makhluk, yang dia pun makhluk juga.
iaitu dia memuji sesama makhluk. Baik. Tetapi ulama menyebutkan bahawasanya ada bawah tu, ya. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW memuji nama dan nasabnya serta bersyair mengenai dirinya SAW semasa peperangan Hunain untuk menaikkan semangat para sahabat dan menakutkan para musuh. Dia kata, anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Artinya, aku seorang nabi bukan pendusta, aku adalah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni kisah dia kalau kita tengok dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah. Tak ada terjemahan kitab tu, ya. Berkenaan dengan siapakah Abdul Muttalib. Asal dipanggil Abdul Muttalib. Banyak gelaran dan nama dia. Sebahagian mengatakan namanya adalah Syaibah. Kerana ketika dia lahir ada syaib, ada uban di kepala dia. Ya. Kata syair macam mana? Dia kata, laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu madza fa'ala al-mushid. Dia kata, laita syabab, alangkah bagusnya masa mudaku, ya'udu yauman, pulang semula walau satu hari. Dia dah tua, dia minta, bagusnya kalau aku muda balik. Dia kata, aku nak supaya masa mudaku datang walaupun sebentar. Ya, fa ukhbiruhu, karena aku ni nak bagi tahu kepada masa mudaku apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang musyib beruban. Dah tu dia ingat-ingat terkenang-kenang zaman muda dia. Dia minta, dia kata zaman muda tu datang kejap. Dia muda balik. Dia nak bagi tahu zaman muda ni macam mana perasaan ketika dia tua. Penyesalan, dah pasal muda boleh ke sana, boleh ke sini, dah. Bila zaman muda, buat alasan muda. Masa kanak-kanak, dia kata, kita main laib tama'at tifli, bermain dengan anak-anak, bermain dengan kanak-kanak, sonok-sonok. Wa idza kunta syabban ghafalta billahwi, bila engkau telah menginjak ke alam remaja, maka engkau leka dengan perkara yang melalaikan. Ini dia minta. Masa dia lalai ni, datang kejap. Supaya dia nak bagi tahu. Bila tua ni, sembahyang tak banyak tak dapat, berdiri lama tak boleh, nak ke masjid surau pun susah, nak tahan wuduk lama-lama pun susah, duduk kejap baca Quran letih. Tapi masa dia muda, masa dia kuat, dia baca Quran tak? Tak. Jadi nak bagi tahu masa muda tu, baca Quran. Banyakkan sembahyang. Ini kata orang yang musyib. Baik. Maka, orang yang lahir dengan uban di kepala, iaitu Abdul Muttalib ini dipanggil Syaibah. Dan ditambah pula lagi Syaibatul Hamdi. Maka Abdul Muttalib ketika kecilnya, ayahnya wafat. Maka datang bapa saudara nama Al-Muttalib, ambil anak saudara dia, dia bawa ke kampung halaman dia. Ketika dalam perjalanan, orang tanya dia, wahai Muttalib, man ma'ak? Wahai Muttalib, siapa sama engkau? Dia suruh Abdul Muttalib jalan di belakang dia jalan di depan. Sebab pada masa itu segan, malu dengan penampilan Abdul Muttalib yang tak ada bapa ni. Dia selekeh. Dia selekeh. Maka Al-Muttalib yang sebenar ni malu. Nanti orang kata siapa pula anak buah dia, takkan selekeh macam ni. Muttalib ni orang ternama, bangsawan. Dah. Jadi bila dia tanya ke orang, man ma'ak, siapa sama dengan kau? Dia kata, hadza abdi, ini hamba aku. Maka lekatlah namanya Abdul Muttalib, iaitu hamba kepada si Muttalib. Sampai ke rumah, dimandikan, dibersihkan, dipakaikan baju. Dilihatnya Abdul Muttalib sangat rupawan, sangat handsome lah kata orang. Ya. Bahkan dalam kitab menyebutkan kerana dia menanggung nur Nabi Muhammad SAW, maka kecantikan itu terserlah. Sehingga dia kata, ini laisa abdi, ini bukan hamba aku ni. Hadza waladi, ini anak aku. Tapi oleh kerana permulaan cakapnya hadza abdi, maka orang akan kata itu hamba dia. Bila orang tanya siapa dengan Muttalib, duduk rumah Muttalib tu, dia kata itu hamba si Muttalib lah. Dia kata huwa Abdul Muttalib, itu hamba kepada si Muttalib. Tapi bila tanya Abdul Muttalib, hamba engkau ke? Dah, waladi, anak aku. Walhal bukan. Baik. Maka bangganya orang dengan Abdul Muttalib ini, Abdul Muttalib diceritakan sangat pemurah. Sehingga setiap masa dia akan buatkan makanan
letak dalam dulang, pergi ke tempat yang tinggi, dihidangkan kepada burung. Suruh burung makan. Punya baik dia beri hidangan, burung pun dia bagi makan. Dan dia sentiasa menasihatkan anak-anak dia yang ramai 10 orang ni, dia kata kepada anak dia, kalau kau mati besok, akan ada satu alam yang lain. Ia akan menghisap segala kebaikan dan kejahatan kau semasa kau hidup. Ini Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib orang yang sangat berpegang dengan dia punya prinsip dan tak pernah minum arak. Dan segala masalah orang akan adu kepada Abdul Muttalib. Hatta meminang pun Abdul Muttalib. Nak minang satu orang susah sangat, bersuruh Abdul Muttalib pergi, selesai masalah. Maka kebanggaan Arab tu terhadap keturunannya adalah Abdul Muttalib seorang yang dermawan, seorang bangsawan, seorang yang terkenal, saleh dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, ana nabiyyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku anak kepada Abdul Muttalib. Walhal dia anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena kebiasaan Arab mengatakan atuk juga sebagai abah. Jadi Al-Quran pun mengatakan demikian ketika Nabi Yaqub bertanya kepada anak dia, ma ta'buduna min ba'di. Kau nak sembah apa wahai anakku? Min ba'di, selepas kewafatan aku. Maka kata anak dia, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nampak? Iaitu aku sembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapa engkau. Banyak sangat abah-abah dia. Jadi abah maknanya tidak semestinya ayah kandung. Termasuk juga ayah bapa saudara. Termasuk juga atuk dia. Sebab itu dalam masalah menisbahkan apakah Azar itu bapa kepada Nabi Ibrahim, ulama kita khilaf. Sebagian mengatakan bapaknya Tarikh. Nah, baik. Jadi dia kata anak ibnu Abdul Muttalib, aku anak kepada Abdul Muttalib, dia anak cucu Abdul Muttalib. Tapi dikira sebagai bapa juga dan dia sebagai anak juga. Baik. Keempat-empat pujian tersebut secara hakikatnya adalah kembali kepada Allah semula. Dah. Allah puji diri dia. Memang lebih diri lah dia puji. Allah puji makhluk dia. Makhluk dia tu pun dia yang jadikan. Kalau baik pun Allah yang tentukan. Maka seandainya dia puji makhluknya, automatik pujian itu datang kepadanya. Seperti contoh dia dilukis satu lukisan. Dia kata, cantiknya lukisan ni. Puji diri sendirilah tu. Kalau kita nisbahkan contoh yang mudah lah. Lukis satu lukisan, kita buat satu baju, katakan orang tempah, kita puji sendiri. Kita kata cantiknya baju, walhal kita yang buat. Jadi maknanya kita memuji si tukang buat. Bila Allah puji makhluknya, artinya memuji ciptaan sendiri yang kembali semula pujian itu kepada Allah. Makhluk dia puji makhluk yang lain. Dia kata kepada kawan dia, cantiknya engkau, handsome-nya engkau. Siapa menjadikan kehandsomean tu? Adakah dia menciptakan diri sendiri? Tak. Allah yang jadikan. Maknanya bila puji makhluk itu, automatik pujian itu dia akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala sememangnya layak dan patut menerima pujian, memandangkan Allah pencipta sekalian makhluk dan tidak mempunyai sebarang sifat kekurangan, iaitu sifat an-naqais. Kemudian tengok yang di bawah, seterusnya Imam As-Sanusi berselawat dan mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bertepatan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang diriwayatkan. Antaranya adalah hadis man shalla alayya min ummati kutibat lahu 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyiatin. Artinya man shalla, mana-mana orang yang berselawat oleh orang itu alayya ke atasku min ummati daripada umatku, kutibat dituliskan akan lahu baginya akan 10 hasanatin 10 kebajikan, wa muhiyat dan dihilangkan anhu daripada man, itu daripada orang berselawat tadi, akan 10 sayyiatin 10 kejahatan. Sekali berselawat Allah bagi 10 kebaikan, 10 dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Kemudian hadis seterusnya, aksiru minas salati ala yaumal jum'ah. Perbanyakkan olehmu minas salati daripada selawat alaiya ke atasku, yakni ke atas Nabi SAW bila? Yaumal Jum'ah, iaitu pada hari Jumaat. Inna awlan nasi bi aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama, seutama-utama manusia bi denganku aksaruhum, iaitu yang terlebih banyak di kalangan mereka alayya ke atasku salatan, nisbah salatnya. Mana banyak selawat kepada aku, itulah umat manusia yang paling utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Sementara itu perkataan assalam bermaksud tenang perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada merasa risau memikirkan keadaan umatnya selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kerana baginda bebas daripada sebarang hukuman di akhirat lantaran baginda bersifat maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Baik. Kemudian kita tengok peringatan itu tuan-tuan baca sendirilah ya, di kelebihan-kelebihan selawat disebutkan di situ. Kemudian tengok muka surat yang ke 23 baru kita masuk hukum akal. Itu mukadimah dia panjang sangat. Baik. Hukum akal. I'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi salasati aqsamin. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Baik. Saya tak berpegang sangat dengan terjemahan yang saya ada ni. Saya akan terjemahkan mengikut cara saya terjemahkan. Ya, tapi insya-Allah tak larilah daripada terjemahan yang ada. I'lam, kita mengaji nahwu kan, ini fi'il amar. I'lam, ketahui olehmu. Baik. I'lam tu apa? Iaitu belajarlah hingga tahu. I'lam, belajarlah hingga engkau tahu. Apa dia sampai mana? Annal hukmal aqliyah, bahawa hukum yang bangsa akal itu yanhasiru, terbatas ia hukum fi salasati aqsamin, di dalam 3 pembahagian, iaitu al-wujubu, wujub, wal istihalatu, mustahil, wal jawazu, dan harus. Baik. Ini perkataan ketahuilah ini kita boleh tengok dalam kitab Al-Baijuri muka surat yang ke-9 membahaskan tentang i'lam. Kenapa i'lam? Kenapa ketahui olehmu? Ulama kita gaji doain itu. I'lam, ketahui olehmu. Makna apa dia? Ketahui itu artinya belajar dan mengajilah sehingga engkau tahu. Baik. Katanya i'lam, ketahui olehmu, ini dia menyebutkan tentang iaitu perbandingan di antara i'lam ni ketahui dengan i'lam tahu juga, tapi a'rif, ketahui olehmu. Itu kan la masalah ma'rifah dengan ilmu. Jadi saya ambil ni iaitu daripada kitab Hasyiah Dusuki muka surat yang ke-30. Tuan-tuan boleh balik nanti boleh bacalah ya, kalau ada kitab Hasyiah Ad-Dusuki, Hasyiah Al-Imam Ad-Dusuki. Saya bacakan sedikit. Wal ilmu wal ma'rifatu mutaradifani. Dan bermula ilmu dan ma'rifah itu mutaradifan, iaitu sama makna. Apa beza antara ilmu dengan ma'rifah? Ilmu artinya pengetahuan, ma'rifah juga pengetahuan. Jadi apakah perbezaan dia antara ilmu dengan ma'rifah? Kenapa tak dikatakan a'rif, tapi dikatakan di situ i'lam? Pasti ada dia punya hujah dia. Maka ulama mengatakan, kata Imam Dusuki, wal ilmu wal ma'rifatu mutaradifani, bermula ilmu dan ma'rifah itu adalah satu makna. Maknanya sama makna kedua-duanya. Bima'nan wahidin, dengan makna yang satu, iaitu dengan satu makna. Baik. Alat tahqiq, di atas qaul yang tahqiq, menurut pendapat yang lebih halusnya adalah sama makna. Wahuwa, dan bermula ia, wahuwa al-i'tiqadul jazimul mutabiqu lil haqqi lil waqi'i an dalilin. Baik. Dia kata wahuwa, dan bermula ia adalah satu i'tiqad yang jazim. Makna i'tiqad iaitu pegangan hati yang jazim, yang yakin. Ini segi kita katakan apakah yang dimaksudkan dengan ma'rifah itu. Apakah yang diartikan dengan adanya ma'rifat seseorang kepada Allah? Artinya ada i'tiqad yang jazim.
Ini kita tidak membahaskan berkaitan dengan ilmu tasawuf. Karena ta'rifan tasawuf terhadap ma'rifah itu lain daripada ta'rifan ma'rifat menurut ulama tauhid. Akan tetapi ada insijam, ada apa dia? Iaitu dia punya hubung kait antara ma'rifah di sisi ulama sufi dengan ma'rifah di sisi ulama tauhid. Kelangsungan daripada ta'rifan ma'rifat menurut ulama tauhid itulah menjadi asas ta'rifan ma'rifah menurut ulama sufi. Baik. Jangan kita katakan berlainan itu berlainan yang kita kata seolah ta'rifan yang lain, betul bukan. Karena ta'rifan menurut ulama sufi, ma'rifat itu adalah pengenalan seseorang itu terhadap zat, sifat, asma' dan af'al. Tapi ma'rifat di sisi ulama usul adalah dikatakan sebagai al-i'tiqadul jazimu lil waqi'i an dalil, yaitu satu keyakinan yang jazam, keyakinan yang putus, keyakinan yang tidak berubah sama sekali, al-mutabiqu yang bertepatan lil waqi' bagi realiti yang sebenar, an dalilin yang berpijak di atas dalil. Itu dikatakan ma'rifah. Fa makna i'lam, maka makna i'lam, ketahui olehmu dalam kitab yang kita baca ni, iaitu kitab Ummul Barahin ni, kata Imam Dusuqi, i'taqid. Dah, maknanya beriktiqadlah ma qultuhu laka min inhisar al-hukm al-aqli fil aqsam salasati, daripada barang yang telah berkata oleh aku akan dia bagi engkau, iaitu pembatasan hukum akal di dalam 3 pecahan. Maknanya itulah i'tiqadkan. I'tiqad dan jaziman akan sebagai satu i'tiqad yang putus, yang tidak akan berubah. Pegang elok-elok dia kata. Ya. Baik. Fa in qila, maka seandainya ada orang mengatakan, fa in qila idza kana al-ilmu wal ma'rifatu mutaradifaini, apabila adalah ilmu dan ma'rifat itu dua perkataan yang sama makna, falima abbara bil ilmi dunal ma'rifah, kenapa mengungkapkan oleh musannif dengan perkataan i'lam, tidak diungkapkan dengan perkataan a'rif? Kenapa? Kalau sama makna, kenapa tak digunakan perkataan yang ini? Kenapa digunakan perkataan yang ini? Baik. Fal jawabu, maka bermula jawab, ini kata Imam Dusuqi, annahu abbara bil ilmi ta'assiyan bil kitabil azizi, bahwasanya al-Imam As-Sanusi mengungkapkan dengan perkataan i'lam itu ta'assiyan, kerana mengambil sempurna bil kitabil azizi, dengan kitab Al-Quran yang mulia. Mana? Haitsu qala, sekira-kira telah berkata oleh Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kerana ada ayat Quran mengatakan i'lam annahu la ilaha illallah, maka dia juga menggunakan i'lam anal hukmal aqliyya yanhasiru. Itu punca dia kata menggunakan perkataan i'lam, walaupun sama makna. Tapi kerana Quran menggunakan lafaz i'lam, tidak menggunakan lafaz yang lain, maka ta'asiyan, kerana mengikut kepada Al-Quran itulah, maka dia juga menggunakan lafaz i'lam. Baik. Saya rasa tuan-tuan boleh faham kan? Sebab dia ustaz-ustaz belaka. Baik. Bahawa sesungguhnya, okey. Keterangan. Ini dia. Dalam perbahasan ilmu tauhid, makna tauhid di sini artinya tauhid sifat 20. Para ulama usuluddin membahagikan hukum kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Hukum adalah hukum syarak. Dia kata pembahagian itu adalah pembahagian pertama hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Ini tuan-tuan, kadang-kadang ustaz pun dia tak faham. Apakah dikatakan hukum adat, apakah dia hukum akal, apakah dia hukum syarak. Contoh yang paling mudah. Kita masa nak balik kampung, kita rendam baju kita selama 1 minggu. Kan? Rendam baju, lepas tu balik kampung. Lupa. Lupa. Macam kata lupa.
Dia balik kampung seminggu. Dia balik semula ke rumah dia di Melaka. Tiba-tiba dia tengok baju tadi dah seminggu dah berbuih-buih. Nah dah. Lepas tu bau dia kambing kuat. Dia cerita ke kawan dia. Saya balik kampung, tinggal rumah seminggu, rendam kain. Saya angkat-angkat bau baju tadi berubah menjadi bau lemon. Orang kata apa? Mustahil tak? Mustahil. Baju dah letak berendam seminggu ke keluar bau lemon. Mustahil. Mustahil apa? Tak. Mustahil pada adat, bukan pada akal. Itu ada perbahasan. Nanti akan dibahaskan. Kenapa mustahil pada adat tidak pada akal? Baik. Ada orang lagi pula. Di Negeri Sembilan ada berlaku. Syekh Ahmad. Kan? Syekh Ahmad mufti pertama Negeri Sembilan. Dia tertidur bawa kereta. Ketika tu driver dia Syed. Syed lah kalau panggil Syed kat sini kan. Syed ni driver dia. Driver bawa ngantuk, dia kata kau belakang aku depan. Kau jadi syekh pula, aku jadi driver. Tukar. Syed ni pun tu bersalah juga. Ni Tok Wali ni, Tok Ulama Besar Negeri Sembilan lah. Duduk belakang. Dia kata semasa memandu Syekh Ahmad dibantai tidur. Dia Bukit Putus jalan macam ni. Dia start bawa kereta, dia tidur. Kepala sampai ke steering. Dia terkejut bila? Ketika sampai di rumah. Dah sampai. Baru dia terkejut. Terkejut kerana sampai. Masa dia bawa, tak terkejut. Dari tangan dia pusing jalan. Bila selekor, dia selekor. Yang belakang dah puas takut dah. Matilah aku. Tapi yang ni tak. Dia jalan terus. Dalam keadaan dia tidur. Tidur lena. Sampai ke rumah, dia terkejut dah sampai. Anak kata apa tu? Mustahil ke tak mustahil? Mustahil apa dia? Mustahil pada adat orang boleh bawa kereta ketika tidur, tetapi tidak mustahil pada akal. Dah. Kerana terkait dengan dalil innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Nanti kita bahas ke dalam. Ada orang dia kena sembelih tapi taklut. Itu mustahil apa tu? Mustahil pada adat je. Jadi kalau orang kata macam mana kita nak sebut? Itu mustahil pada adat. Mustahil pada adat, kita sambungkan pada adat. Kenapa? Pada kebiasaan dia. Baju yang terendam 1 minggu, pasti bau dia busuk. Kalau orang tidur ketika memandu, pasti dia akan ke hospital. Atau ke kubur. Baik. Tapi kalau selamat, itu dia kata mustahil pada adat. Mustahil pada adat sahaja. Ya. Kalau kita kata mustahil pada akal macam mana? Kita menafikan segala mukjizat yang mencarikan bagi adat yang berlaku kepada para nabi. Nabi kita letak tangan di dalam bekas keluar air, boleh diminum lebih beratus-ratus orang. Adakah itu mustahil? Itu mustahil pada adat tapi tidak pada akal. Baik. Pada syarak, syarak tu tak cerita. Itu syarak berkaitan dengan hukum. Baik. Dalam perbahasan ilmu tauhid, para ulama usuluddin membahagikan hukum kepada 3 bahagian. Hukum tersebut adalah hukum syarak, hukum akal dan hukum adat. Antara tujuan mereka, yakni ulama menyebutkan ketiga-tiga hukum tersebut adalah untuk membezakan sahaja hukum adat, hukum syarak dan hukum akal. Namun skup perbahasan ilmu tauhid lebih menjurus kepada hukum akal dan tidak menekankan berkaitan perbahasan hukum syarak dan hukum adat. Jadi perbahasan kita ni faham baik-baik, iaitu perbahasan hukum akal, ya. Bukan perbahasan hukum syarak atau hukum adat. Baik. Hukum syarak perbahasan dia dalam kitab fiqh. Dah. Hukum adat ini kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat kita. Makan 3 pinggan kenyang. Dah. Makan sepinggan itu kita kata biasa, kadang kenyang, kadang tak kenyang. 2 pinggan itu kenyang, 3 pinggan tambah kenyang, 4 pinggan tak kenyang, itu mesti pada adat. Dah. Itu orang panggil dah membola sako. Ya, baik. Ya, sunnatullah. Ya, sunnatullah. Itu kebiasaan yang terjadi dengan sunnatullah. Sunnatullah begitu, adatnya begitu. Tetapi sunnatullah itu kadang-kadang boleh
berubah seperti mana terjadinya hari kiamat. Yang mana sunnatullah, susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bagian-bagian adatnya begitu, tapi dia akan melawan adatnya semula, seperti mana matahari yang beradat dia timbul daripada timur, tenggelam di barat, akan terbit di timur, terbit di barat, tenggelam di timur. Tuan-tuan tengoklah kitab tafsir banyak cerita. Ya. Ya, itu perbahasan dia hukum adat nanti kita bahaskan dalam perbahasan hukum adat, dengan antara ada dengan ada dengan tak ada dan sebagainya tadi. Itu pertambatan di antara hukum adat, ya. Nanti ada dalam perbahasan makan, karena ada makan ada kenyang, ya. Ya, ada juga yang tak ada makan maka tidak ada kenyang, ya. Itu sekadar adat lah. Dan sunnatullah itu yang terjadi, ya. Itu kita tengok dalam, kita rujuk balik dalam kitab-kitab tauhid ada. Kemudian kata Imam Ad-Dasuqi, wa innama iktasara al-musannifu ala takallumi 'an al-aqli li'anna al-ghalib as-sifati daliluha aqliyun wa innama dzakara syarihu syar'iyya li'anna ba'd as-sifati wa huwa sam'u wal basar wal kalam wa kaunu sami'an wa kaunuhu basiran wa mutakalliman thabata bihi wa innama dzakara al-'adiyya tatmiman lil aqsami. Baik. Wa innama, dan hanya saja harfu hasrin nama dia. Iktasara, membataskan oleh musannif, yaitu Imam As-Sanusi, musannif pengarang masing-masing Sanusi. Baik. Ala takallumi, atas perbahasan anal aqli, di atas akal semata-mata. Maknanya Imam Sanusi cuma memfokuskan berkaitan dengan akal, sebab li'anna ghalibas sifati, kerana sebahagian besar kebiasaan sifat itu daliluha aqliyun, dalilnya bersifat akli. Wa innama dzakara syarihu syar'iyya, dan hanya saja menyebut oleh si syarih, yaitu orang yang menghuraikan akan perkataan asy-syar'iyyah, yaitu disebutkan juga hukum syara', li'anna ba'das sifat, karena sebahagian daripada sifat itu, wahuwa, yang ianya, yakni ba'das sifat, as-sam'u wal basar wal kalam, wa kaunu sami'an wa kaunu basiran wa kaunu mutakalliman, sabata, sabit ia, yakni mana? Ba'dus sifat. Bihi, dengannya, ya. Wa innama, dengan bihi, ay bisyar'i. Wa innama dzakara al-'adiyya, dan hanya saja menyebut oleh musannif akan hukum adat itu tatmiman lil aqsam, karena hendak menyempurnakan pembahagian hukum sahaja. Jadi hukum tu 3, sebutlah sedikit. Nah, sebut juga dalam kitab tauhid ni perbahasan tentang hukum syarak. Jadi hukum syarak ni perbahasannya dalam kitab fiqh, dalam kitab usul fiqh, bukan dalam kitab tauhid. Tapi oleh kerana kita dah sebutkan dia, maka dijelaskanlah sedikit sahaja sekadar. Demikian hukum adat pun begitu juga. Jadi ulama kita menyebutkan itu sekadar menyempurnakan bagi pembahagian hukum semata-mata, bukan fokusnya. Tetapi ulama memfokuskan lebih kepada hukum akal, tidak kepada hukum adat dan hukum syarak, kerana bukan medan dia. Baik, kenyataan Imam Ad-Dasuqi ini didasarkan oleh Al-Imam Al-Baijuri. Kata Imam Al-Baijuri, wa innama qulna ghaliban li'anna sifati ala salasati aqsamin, dan hanya saja menyebut oleh kami ghaliban, perkataan ghalibus sifat. Kenapa kita kata ghalibus sifat? Iaitu kebanyakan sifat atau kebiasaan sifat itu. Kenapa kami sebutkan perkataan ghaliban atau ghalibus sifat? Dalam ayat yang tadi itu. Li'anna sifat, karena sesungguhnya beberapa sifat itu ala salasati aqsamin, di atas 3 pembahagian. Kalau kitab lama dia kata 3 bagai. Jangan baca 3 bagi, 3 bagai. Bagai maknanya aqsam. Baik. Al-qismul awwalu ma la yasihhu al-istidlalu alaihi illa bid-dalil al-aqli. Pembahagian yang pertama itu adalah barang yang tidak sah oleh istidlal, iaitu mengambil dalil alaihi, ke atasnya ma, illa bidalil aqli, melainkan dengan dalil akli, iaitu pendalilannya adalah berdasarkan kepada kaedah akal,
bukan berdasarkan kepada akal yang kosong. Dah. Tu orang kata rosak sifat 20 ni kerana menggunakan akal. Dah. Habis tak guna akal tak rosak. Tuan-tuan, nak guna apa tak guna akal? Dia kata rosak orang mengaji sifat 20 ni. Sebab dia kata gunakan akal. Secara logik tuan-tuan tak guna akal tu binatang ya. Tetapi akal yang digunakan oleh ahli sunnah adalah kaedah akal yang muktabar. Itu ulama mengiktiraf kaedah tersebut. Bukan menggunakan nama kaedah akal secara umum. Tak. Itu nak merosakkan orang. Kita ambil perkataan orang secara umum, ambil sikit-sikit cakap dia, maka rosaklah orang lain mengatakan kafir si fulan. Dia kata babi boleh makan. Babi boleh makan. Ya, ada lagi perkataan di hujung dia kan. Jikalau darurat. Dipadamkan perkataan jikalau darurat, dia kata babi boleh makan. Itu dia. Rosaklah. Macam orang kata dah pandai semayang, tak payah semayang dah. Jadi ada perbahasan depan dia. Tak payah makna tak susah untuk semayang. Sebab dah pandai. Bila susah nak semayang, ni sebab tak pandai. Jadi dia kata, bila dah pandai sembahyang tak payah, bukan makna tak payah tinggalkan sembahyang. Jadi ambil perkataan umum ni menyebabkan orang menjadi rosak. Tak. Lepas tu dia ambil lagi macam imam-imam kan. Dia jumpa kawan. Dulu ialah tak ada SMS, tak ada ni. Dia ambil mana-mana kertas, kertas nombor ekor dia ambil. Tulis nombor kawan dekat itu, nombor telefon. Letak dalam poket sembahyang. Semayang cici kawan tu tengah sujud. Dah. Orang nampak tengah rukuk, saw keluar daripada poket tu imam. Angin tiup kan, tap sampai depan tu Bilal. Tengok nombor ekor. Imam ambil nombor ekor. Kan tiup lagi angin, pergi ke sebelah pula tengok, baik nombor ekor. Keluar dari poket imam tadi ni. Sampai ke hujung, habis orang tengok nombor ekor tu imam. Walhal, cuba kaji balik, cuba tanya balik. Cerita sebenarnya macam mana? Ini orang tak buat. Demikian masalah akli tak akli dia gunakan. Ini asalkan gunakan akal, itulah pahaman sifat 20 yang dikatakan falsafah. Padahal dia tak tahu yang kita menggunakan kaedah akal yang diiktiraf oleh para ulama yang jauh lebih pandai daripada dia. Baik. Di Quran pun tak hafal. Ulama yang menceritakan ni ulama yang hafal Quran dan hafal ratusan ribu hadis. Nah, yang dia tu tahu satu aja, kullu bid'atin dhalalah. Lepas tu pukul rata semua. Dia kata sebab 20 tu falsafah. Sebab guna akal. Dan itu adalah pahaman sesat sebab guna akal. Saya pun pelik lah. Kenapa pula guna akal sesat? Tak guna akal lah yang sesat. Kan? Macam tahlil juga. Dia kata tahlil itu adalah daripada Hindu. Setiap bila Hindu bertahlil. Kadang kita kata dengar-dengar biarlah munasabah. Taklah bodoh sangat orang Melayu nak diperbodohkan sampai tahap tu. Dia kata kita menyambut menyambut Maulid Nabi. Itu adalah cara Hindu. Setiap bila Hindu sebut Maulid. Itu yang pelik. Kalau kata bersanding itu budaya Hindu, ada kemungkinan baru perlu dikaji balik. Hukumnya macam mana? Boleh ke tak boleh? Kalau duduk berdua dia bersanding, habis dalam bas duduk dua orang tu macam mana? Bukan kita kenal dia pun. Maka dia datang duduk sebelah kita. Kita pula datang duduk sebelah dia. Dia pun tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Orang tengok, dah bersanding tengok. Habis macam mana? Perlu diperjelaskan dulu masalah tadi. Pukul kompang tak boleh. Habis kalau pukul beldi masa nak mandi tak boleh. Ini masalah dia, orang kena bijak. Dan jangan asalkan benda tu serupa, tu kita hukum. Asal serupa, tu kita hukum. Dah. Jadi, kita potong situ tuan-tuan. Kamu dia berapa-apa kan? Baik. Kemudian, wa huwa ma tawaqqafat alaihi al-mu'jizatu minas sifati. Wa huwa, yakni yang pertama ni, bagian pertama dia kata ma tawaqqafat, barang yang termesti. Kalau terjemah dia kata barang yang terhenti alaihi ke atasnya ma. Oleh al-mu'jizatu, sesuatu yang melemahkan. Di sini katakan dari akal, ya. Minas sifati, daripada beberapa sifat. Kawujudihi ta'ala, seperti wujudnya Allah Ta'ala. Wa qidamihi, dan qidamnya Allah Ta'ala. Wa qiyamihi binafsihi, dan berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya.
wa mukhalafatihi al-hawadisi, dan bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, wa qudratihi, dan kudratnya Allah Ta'ala, wa iradatihi, dan iradahnya Allah Ta'ala, wa ilmihi wa hayatihi, dan ilmunya Allah Ta'ala dan hidupnya Allah Ta'ala. Al-qismu tsani, dan pembahagian yang kedua lah, bahagian yang kedua, ma la yasihu istidlalu alaihi illa bid-dalil sam'i, barang yang tidak sah oleh istidlal alaihi ke atasnya, ke atas ma, illa bid-dalil, melainkan dengan menggunakan dalil yang bangsa sam'i, iaitu yang didengar. Dia panggil dalil naqli, daripada Al-Quran, daripada hadis. Maknanya tidak ada ruangan bagi akal di situ. Wa huwa kullu ma la tatawaqqafu al-mu'jizatu alaihi min as-sifati, iaitu barang yang tidak terhenti mukjizat ke atasnya, maknanya tidak ada ruang bagi akal ke atasnya, yaitu sifat Allah kas-sam'i, seperti sifat sama, basar, dan kalam. Dan yang ketiga, al-qismu tsalitsu makhtalifa fi, barang yang diperselisihkan padanya, wa huwal wahdaniyatu wal asahu anna dalilaha aqliyun, dan ianya yaitu makhtalifa fi adalah al-wahdaniyah, sifat wahdaniyat, wal asahu, dan bermula qaul yang asah. Qaul asah tu makna dia apa dia? Iaitu pendapat-pendapat lain tu semua sahih, betul, tapi yang paling sahih dia panggil asah. Kalau dikatakan sahih, artinya pandangan yang lain tu pandangan yang tidak terpakai. Ini adalah pandangan yang sahih daripada pandangan-pandangan yang tidak sahih. Inilah pandangan lebih sahih berbanding pandangan yang sahih yang lain. Maknanya pandangannya betul, sahih, ini sahih, tapi yang lebih sahih apa dia? Digunakan asah. Baik, demikian dia katakan wal asahu, bermula pandangan yang mengatakan ada dua khilaf. Satu mengatakan sam'i, satu mengatakan dalilnya bersifat akli. Maka manakah yang sahih? Dan yang paling asahnya adalah akli. Yang sahihnya apa dia? Yang betulnya apa? Yaitu dalilnya bersifat sam'i ataupun naqli. Tapi yang lebih sahih daripada itu adalah akli. Nah, itu perbahasan ulama lah, ya. Nanti akan datang kita akan bahaskan dia punya tempat dia. Baik, peringatan muka 27. Peringatan golongan Mu'tazilah beriktikad bahawa segala hukum itu ditetapkan dengan berdasarkan akal. Ini Mu'tazilah. Mereka menjadikan akal sebagai pemutus bagi sesuatu hukum selagi tiada nas daripada syarak mengenainya. Nas syarak tidak ada, maka akal lah yang akan mengambil alih. Ini kata Mu'tazilah. Tapi kita belum tentu boleh lawan Mu'tazilah, tuan-tuan. Ya, kita kata alah Mu'tazilah. Jangan, Mu'tazilah ni ahli bahasa. Kita pun tak terjawab kadang-kadang. Apa contoh dia? Allah kata apa dia? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Cuba tuan-tuan maksudkan apa dia? Inna, sesungguhnya kami, ja'alnahu, jadikan akan Quran itu Qur'anan Arabiyyan, yaitu Quran yang berbahasa Arab. Jadikan itu artinya yang dijadikan itu adalah makhluk. Maka Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dalilnya inna ja'alnahu, kami jadikan dia. Mana bila dia dijadikan aja dia makhluk. Cuba jawab. Kita nak jawab macam mana? Kau nak tengok tafsir Al-Kashaf. Tafsir Kashaf tu dengan nahu dia, dengan balaghah, dengan mantik dia, tapi dia Mu'tazilah. Habis dia betul? Dia tak betul. Kita tak kata dia betul. Kita katakan dia bukan nak senang-senang nak dipatahkan hujah dia. Dan dia ada hujah. Kalau tak, takkan sebodoh itu dia mengikut pahaman Mu'tazilah. Pasti ada hujah-hujah. Dia ada kepercayaan dia kan. Yang kedua, isunya apa dia? Yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah Ta'ala boleh bagi hidayat kepada siapa saja Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah boleh berikan apa sahaja kesesatan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau tak, takkan Fir'aun menjadi kafir. Abu Lahab, Abu Jahal. Tengok Nabi SAW tapi jadi kafir juga. Tak. Tapi ada orang tidak menjadi kafir. Maknanya apa dia? Itu adalah ketentuannya datang daripada Allah Ta'ala. Sehebat-hebat orang Mu'tazilah tapi tertipu juga. Walaupun di zaman dia ditangkap ulama ahli sunnah, dipancung kepala dia, dipusingkan kepala menghadap daripada Kaabah, pada waktu malam berpusing kepala menghadap Kaabah baca surah Yasin, dia dengar tapi tak juga percaya, dia kata ini semua sihir. Tak?
Karena Allah Ta'ala yang bagi hidayat, bukan manusia. Baik. Mu'tazilah ini menjadikan akal sebagai pemutus bagi sesuatu hukum selagi tiada nas daripada syarak mengenainya. Mereka mengatakan sesungguhnya syarak itu datang sebagai penguat dan penyokong kepada akal. Endos dia. Dan istilah endos kan, maknanya akal berkata macam ni, maka syarak membenarkan. Patutnya tak. Kita kata syarak itu yang macam ni, akal membenarkan. Dah. Seperti mana Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, iaitu muka manusia bercahaya-cahaya pada hari kiamat, kegembiraan, ila rabbiha nadhirah, kerana melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka akal kita kata apa? Benar. Apa kata Mu'tazilah? Tak benar pula. Sebab akal duduk depan. Macam mana kata tak benar? Sebab macam mana boleh melihat Allah Ta'ala? Mata kita ni makhluk, Allah Ta'ala tu bukannya makhluk. Kalau Allah Ta'ala tu dilihat, artinya Allah Ta'ala berbentuk. Yang berbentuk itulah makhluk. Kalau dilihat Allah Ta'ala tu, artinya Allah Ta'ala tu berhubung dengan cahaya untuk dilihat. Maka berhubung cahaya itu adalah mustahil. Dan kalau kita katakan Allah itu mesti ada warnanya, kerana kalau tak ada warna, mata tak boleh melihat. Oleh kerana mata makhluk ini yang sangat terbatas, ini dapat melihat sesuatu yang bersifat qadim lagi azali, maka mustahil. Habis itu Nas kata gitu, maksudnya bukan melihat ila rabbiha, ila ni'mati rabbiha nadhirah. Sebenarnya dia melihat kepada nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Ta'ala, menjadikan mereka tu gembira, bukan melihat Allah. Ini kata Mu'tazilah. Kita kata tak. Biduni kaifiyatin, tanpa ada kaifiat, bidun takyifin, tidak kita kata bagaimana tak. Serahkan kepada Allah dalam masalah ini. Dia kata boleh melihat, ya boleh melihat, kerana nasnya bersifat sarih. Sebab itu kalau nas yang mutasyabihat, yang tidak bersifat sarih, tidak dijadikan dasar akidah. Yang menjadikan dasar akidah itu adalah orang yang berpahaman sebaliknya. Habis ayat sifat, ayat yadun, ayat apa lagi? Ayat wajah dijadikan sebagai hujah. Itu bukan hujah, kerana khilaf di kalangan ulama kan. Bila khilaf itu bukan sebagai pegangan dalam akidah untuk menentukan makna. Bahkan Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Soal berkenaan dengan perkara itu bid'ah. Tapi tak suka bid'ah, dia pula timbulkan bid'ah. Kan? Nah, baik. Kita tak kata apa pun sebab kita tahu itu bid'ah, kan? Tapi dia pula kata, ni bid'ah, buat tu bid'ah, buat bid'ah. Bila Imam Malik mengatakan bid'ah, benda tu pula yang ditimbulkan. Maknanya pelaku bid'ah itu termasuklah dia. Dia tu siapa? Dia lah. So baiklah. Kan? Wasu'alu anhu bid'ah. Menyoal berkaitan dengan perkara istiwa itu adalah bid'ah. Jadi, kita tutup bid'ah tersebut dengan tidak mempersoalkan. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Atau ikut sahaja yang telah ditafsir, ditakwilkan oleh para alim ulama'. Jadi kita ni tanya menimbulkan masalah, artinya kita pelaku bid'ah. Kita tu sesama baiklah. Ya. Baik. Namun mereka tidak menafikan hukum syarak serta tel. Kerana menafikan hukum syarak serta tel itu adalah kufur. Mereka tidak mempertikaikan makna dia. Baik. Mereka menjadikan tanggapan baik at-tahsin dan tanggapan buruk at-taqbih sebagai asas i'tiqad mereka. Maknanya buruk dan baik ini akal je putuskan. Dah. Kalau akal kata bagus tu bagus lah tu. Kalau akal kata bagus tu tak bagus lah tu. Kadang-kadang kita pelik juga kan. Orang buat apa dia karaoke amal. Baik ke tu? Kalau tak baik takkan dia buat. Kan? Kerana pandangan akal kita tak sama. Sebab tu akal bukan pemutus. Pemutusnya adalah syarak. Kalau syarak kata baik, kita kata baik. Kalau syarak kata tak baik, kita kata tak baik. Agak baik ke tak baik? Dia kata minumlah agak untuk kesihatan. Jadi kita kata apa? Wih, bagus ni. Agak untuk kesihatan. Yang haram tu apa dia? Daripada khamar. Dan daripada alkohol. Daripada benda-benda yang bukan daripada unsurkan buah anggur. Haram ke tak haram? Fihi khilaf. Jadi dia kata, ambil yang khilaf mengatakan boleh tu. Minumlah untuk kesihatan tubuh badan kita. Sebab perut kita lebih kuat. Minumlah agak. Yang dibuat daripada alkohol. Atau buat daripada samsu, dibuat daripada tapai. Bukan daripada inap, bukan daripada buah anggur yang diharamkan buah anggur. Contoh. Maka akal kita kata apa dia? Kalau tak baik pada anggapan dia, takkan dia minum. Baik. Jadi itu bukan pemutus. Mesti pemutusnya adalah hukum daripada syarak.
Bukan baik nisbah manusia ke nisbah manusia, itu dah ada kerja dia. Buat apa dia? Kita kata ambil nombor ekor amal. Ada. Nanti sumbangan anda akan disumbangkan ke anak yatim, tahfiz dan pondok yang ada di Malaysia. Kan? Pondok tak tahu ambil je lah. Dia bagi ni kita buat itu ambil nombor ekor secara amal. Jadi dah banyak kita kutip ni, sebahagian kita sedekah lah ke pondok. Baik. Pondok kan tu kan. Dia ambil sumbangan orang kan. Saya kan kata orang lain kan. Saya ada pondok, saya tahulah kan. Orang nak bagi sumbangan, dia kata saya ni kenapa? Masalah dia beradik ni bergaduh. Nak berebutkan tanah. Jadi macam ni lah Ustaz, dia kata. Saya masukkan dalam akaun pondok dulu. Kan? 100,000 saya masukkan. Saya masukkan, nanti Ustaz kita Ustaz bagi 70,000. 30 saya bagi Ustaz. Dia ingat kita ni bodoh sangat. Dia itu hak tarikah peninggalan daripada keluarga si mati. Bapa dia meninggal, dia kata kat dia beradik dia, kita bagi pondok je. Ini untuk bapa ni. Di belakang dia deal pula dengan ustaz pondok, dia kata Ustaz 100,000 saya masukkan. 70 Ustaz keluarkan balik bagi saya. 30 Ustaz ambil. Nampak? Dia ingat Ustaz tu bodoh sangat. Ustaz berkata, daripada mana punca datang duit ni? Bapak saya meninggal tu berebut-rebut dia beradik. Jadi nak seorang, dia buat macam tu. Nampak? Itu dia rasa baik tu. Walhal itu adalah buruk. Baik. Kalau sekadar akal dia menilai, akal dia kata itulah yang bagus dia. Halal lah tu. Seperti air yang mustakmal dimasukkan satu kolah air, maka air mustakmal berubah menjadi air mutlak. Maka diambil semula air tadi boleh buat wuduk. Boleh nampak tuan? Air yang dah mustakmal kan, dalam satu gayung mustakmal. Nak jadikan dia mutlak macam mana? Masuk je dalam kolah tu. Pau sekolah 2 kolah. Masukkan dalam kolam ke, cedok balik satu kolah, ambil balik. Jadi air itu mustakmal ke mutlak? Mutlak setelah bersatu dengan air yang mutlak. Boleh nampak tuan? Maka dia kata apa salah dia? Duit tadi berebut orang, kita ambil je. Masuk dalam pondok. Pondok dah bersih dah. Lepas tu keluarkan balik, kita pakai. Nampak? Itu kita kata at-tahsin wa taqbih, menggunakan kaedah akal akhirnya membenarkan sesuatu yang haram. Baik. Oleh itu tanggapan baik at-tahsin dan tanggapan buruk at-taqbih pada pandangan mereka yakni Mu'tazilah adalah berpaksikan kepada akal semata-mata, atau dengan kata lain, akal manusia semata-mata cukup untuk mengenal yang baik dan yang buruk tersebut. Ini kata Mu'tazilah. Baik. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri bahawa tanggapan baik yakni tahsin di sisi Mu'tazilah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sedangkan tanggapan buruk adalah sesuatu yang dipandang buruk oleh akal. Maka apabila mereka meyakini sesuatu itu baik, sekira-kira seseorang itu akan dipuji jika melakukannya dan akan dicela jika meninggalkannya, maka hukumnya adalah wajib di sisi mereka berdasarkan kaedah ini. Dah. Bila manusia mengatakan itu mesti tolong orang, dah ambil apa dia, angkatkan barang orang, maknanya baik ke tak baik? Semua orang kata baik, maka wajib dia kata. Menurut kaedah akal. Maknanya membantu seseorang buta yang melintas jalan itu adalah wajib, kerana dia kata akal mengatakan dan manusia semua kata itu adalah perkara yang baik dan mesti dibantu, maka hukumnya adalah wajib. Tak pandang-pandang syarak lagi, tapi cukup dengan akal sahaja mengatakan baik. Baik. Apa kata ahli sunnah? Ahli sunnah beriktikad bahawa tanggapan baik at-tahsin dan tanggapan buruk at-taqbih itu adalah berdasarkan kepada syarak. Dasar dia syarak. Timbangannya adalah syarak. Namun dalam masalah mengenal Allah, ma'rifatullah, terdapat perbezaan pandangan di antara al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah berkenaan dengan kedudukan akal. Mana perbahasan dia? Al-Asy'ariyah berpegang bahawa mengenal Allah, yakni ma'rifatullah itu sabit dengan syarak. Makna kerana ada dalil syarak, kerana perintah daripada syarak, maka wajib. Sedangkan Al-Maturidiyah berpegang bahawa mengenal Allah, ma'rifatullah itu sabit dengan akal. Dengan akal saya sudah memadai untuk mengenal Allah. Pasti dapat dikenal Allah Ta'ala dengan menggunakan kaedah akal.
Tapi hukum syarak yang lain, wajib, yang sunat, yang harus semua itu berpegang kepada syarak. Jadi macam mana kesimpulan dia? Seseorang yang sebelum kedatangan Nabi SAW, dia sembah patung, apa hukum dia? Di sisi Maturidiyah, artinya mereka itu kafir dan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Asy'ariyah mengatakan tidak menjadi kafir, tidak menjadi apapun, kerana dia adalah ahlul fatrah. Tak ada Nabi di antara dua zaman, maka di zaman yang tidak ada Nabi, maka Allah mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Mereka itu ahlul fatrah, nama dia ahlul fatrah, ahlul fitrah, ahlul fatrah. Maknanya orang yang berada di antara dua zaman kenabian dan tidak ada Nabi pada zaman dia, maka dia tidak dikatakan berdosa. Kalau Maturidiyah mengatakan dia tidak berdosa selagi tidak menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Kerana akal boleh menghukum. Tak akan dia kata berhala ni berkuasa nak dia sembah-sembah. Maka masuk ke neraka dia disebabkan oleh kerana menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Al-Sunnah tidak kita katakan menjadi kufur. Baik. Ini kita tengok kitab Baijuri. Ya, sikit saya ambil dulu kitab Baijuri dan sedikit daripada kitab Ad-Dusuqi. Kalau nak best lagi, bukalah Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudi. Dulu saya mengaji Hasyiah Asy-Syarqawi tu, saya tidur 3 jam tuan. Lepas mengaji 3 jam saya tidur. Maknanya apa tuan? Kuman hebat kitab tu. Berpintal urat kepala. Kita dah mengaji dah tauhid, masa mengajar tauhid. Mengaji Hasyiah Asy-Syarqawi pening kepala. Kerana hebatnya kitab Hasyiah Asy-Syarqawi dan lemahnya orang yang mengaji kitab tersebut. Saya lah, siapa lagi? Kan? Bila kita dengar Tok Guru tu syarah, ya Allah, kejap-kejap ke bawah, kejap-kejap ke mantik, kejap-kejap ke itu, kejap ke sini, pening kepala. Baik. Saya tengok dalam perkataan, iaitu perkataan, dia kata syara'an. Baik. Kata Imam Baijuri, qaulahu syara'an, iaitu nisbah syara'. Dalam ni ada tak disebutkan syara'an, iaitu pada matan dia. Ya. Itu ke depan lagi. Tak apa. Ini kita sebut sikitlah berkenaan dengan Mu'tazilah, dengan Maturidiyah, dengan Mu'tazilah tu. Dia kata bina'an ala anna jami'al ahkami sabatat bi syar'i. Dia kata pegangan kita adalah berpijak di atas bahawa sesungguhnya seluruh hukum jami' al-ahkam, makna seluruh hukum itu sabit hukum tersebut bisyar'i, dengan sebab syarak. Yang pertama sekali, itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya syaraklah al-hakim secara majaz, tapi yang sebenar-benarnya adalah syari' siapa? Allah. Allah lah yang memutuskan halal haram, tapi di sini atas jalan majaz kita kata syaraklah yang memutuskan. Maka syarak itulah al-hakim. Maka kata Imam Baijuri, berpijak di atas pendapat inilah ahli sunnah ini, bahawa segala hukum itu sabit dengan sebab syarak. Bisyar'i ay ba'sababiyah, itu dengan sebab syarak. Lakin akan tetapi bisyartil aqli, dengan syarat akal. Maknanya bukan sekadar syarak. Ini bila kita tidak menggunakan akal untuk memahami syarak, maka itu menjadi rosak. Kan? Boleh faham tak maksud dia tuan-tuan? Kita mesti menggunakan akal untuk memproses dalil mentah daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jalan memproses itu adalah menggunakan kaedah usulil fiqhi. Guna kaedah usul fiqh. Macam mana jalan istidlal menggunakan ayat Al-Quran dipandang daripada berbagai sudut. Ini apa makna? Contoh dia tuan-tuan. Satu perkataan yang nakirah, apakah makna sebaik nakirah tersebut? Adakah dia bersifat mutlak atau bersifat umum?
Kita kata mutlak umum sama je. Tak, mutlak lain, umum lain. Ada perbezaan dia. Mutlak lawan muqayyad. Kemudian umum lawannya khusus. Mesti ada perbezaan. Macam mana kita mengenal dia? Mengenal dengan menggunakan kaedah nahu. Untuk bermain kaedah nahu tak guna akal ke? Tak. Guna. Dengan itu syarat kena ada akal untuk membahaskan. Kalau dikatakan ayatnya bersifat ma'rifat mubtada'nya dan khabarnya juga ma'rifat, apakah maknanya? Kan kaedah umumnya adalah mubtada' ma'rifah, khabar adalah nakirah. Kalau terjadi keduanya ma'rifat, apakah faedah daripada khabar yang ma'rifah? Ini guna kaedah akal juga. Nah, karena membawa arti takhsis. Takhsis. Apakah faedah Allah mendatangkan hatta dalam Al-Quran, hatta lil ghayah? Kenapa? Itu juga kaedah akal. Ila dengan hatta, dua-dua maknanya hingga. Ila hingga, hatta juga hingga. Apa beza ila dengan hatta? Ini juga kaedah akal. Al-Quran mengatakan ilal marafiq, tak guna perkataan hatta al-marafiq. Nah, suruh basuh tangan kan? Wa aydiyakum ilal marafiq. Kenapa tak guna wa aydiyakum hatal marafiq? Ulama kita bahas. Jadi sebab itu dikatakan menggunakan kaedah syarak, menggunakan dalil syarak bisyartil aqli, dengan syarat akal juga. Tak boleh kosong daripada akal. Bila kosong daripada akal, inilah yang terjadi mengambil zahir ayat tanpa dibahaskan. Ya. Baik. Contoh lagi satu tuan-tuan, ya. Kita nak katakan anjing ni haram ke tak haram? Anjing haram. Sentuh dia tak boleh. Yang diharamkan tu adalah menyentuh. Yang dia sendiri macam nak katakan diri dia haram. Tak. Diri dia macam mana hukum diri dia? Dia tak haram. Perbuatan kita yang menyentuh dia itu dikatakan haram. Yang dihukumkan itu adalah perbuatan si mukallaf. Tak. Sebab itu dikatakan khitab Allah Ta'ala yang tergantung bi fi'lil mukallafin. Dengan perbuatan orang mukallaf, baru turun hukum. Sekarang anjing yang kita kata hukum dia najis mughallazah. Haram kita sentuh. Sebab najis lebih menjijikkan. Aliu anjing dengan dubur anjing. Lebih menjijikkan manusia. Aliu dia ke dubur anjing tadi tu? Pasti dubur dia. Tapi kenapa hukum dia sama? Maka ulama bahas. Kita main bahas gitu aja. Asalkan anjing haram terus. Ulama dia bahas lagi. Bukan kata-kata anjing itu halal. Anjing tetap haram. Dia kata kering, sentuhlah. Najis kering juga sentuh tuan-tuan. Kita jumpa najis manusia kan, kering. Kita kata anjing dia kering, sentuh je lah. Apa masalah? Habis tahi kering tu, sentuhlah ramai-ramai. Hukum tak sama juga. Najis kering, kan kita kata kering, apa salah kita sentuh? Jadi anjing tadi itu kita sentuh ramai-ramai. Sebab kita kata tak najis kerana tak melekat pada tangan kita pun. Anjing kering, kita pun kering. Cubalah sentuh tahi kering. Tak nak pula kita. Kan sama aja. Najis itu kering, yang ini juga najis dan kering. Yang ini mughallazah, yang tu mutawassitah. Sentuhlah yang lebih ringan. Itulah kedangkalan akal manusia. Dia tak fikir panjang lagi. Itu kata bisyatil akli. Apa guna akal? Kena. Tapi akal yang berkaedah lah tuan-tuan. Jangan main pakai akal buta. Baik. Kemudian sikit lagi. Ingat tadi iaitu ahli sunnah segala hukum sabit dengan jalan syarak dengan syarat akal. Bukan kata akal yang tidak terbimbing, akal yang bebas, tapi akal yang terkait dengan kaedah yang mu'tabar di sisi para ulama. Baik. Kemudian khilafan lil maturidiyah, bersalahan bagi maturidiyah, yaitu orang yang berpegang dengan Abu Mansur al-Maturidi. Dua-duanya ahli sunnah tuan-tuan, cuma sikit khilaf. Al-qailina, yang berkata mereka itu maturidiyah, bi anna wujuba ma'rifatillahi ta'ala sabatat bil aqli liwuduhiha. Dia kata dengan bahawa sesungguhnya kewajipan makrifat kepada Allah itu telah sabit ia
Sabit ia yakni ma'rifatullah bil aqli dengan sebab aqli. Sebab liwuduhiha kerana jelas nyatanya ma'rifatullah tersebut. Ini kata Maturidiyah, iaitu dalam masalah ma'rifat je. Bukanlah masalah hukum hakam, tidak. Jadi dalam masalah ma'rifat kepada Allah, yang itu buktinya jelas. Takkanlah yang kita ciptakan itu juga kita anggap sebagai Tuhan. Dia patung, dia pokok, kalau kita korat, dia tumbang, takkan ambil sebagai Tuhan. Jadi akal yang sejahtera tanpa bantuan daripada nas syarak sekalipun tidak akan menyembah pokok, bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah Maturidiyah mengatakan kalau menukar pahaman agamanya, maka pada ketika itu orang ini akan diseksa di akhirat besok. Baik. Kemudian bi khilafi sairil ahkami, dengan bersalahan bagi segala hukum yang lain. Itu hukum-hukum yang lain wajib, itu wajib, ini itu tergantung kepada nas daripada syarak. Tapi ma'rifatullah dia istimewa. Ini kata Maturidiyah. Baik. Tapi kita ahli sunnah tidak. Dia mesti nas syarak. Dan nas itu dibahaskan dengan kaedah akal yang mu'tabar. Baik. Kemudian wal mu'tazilah, dan bermula mu'tazilah itu al-qailina, yang berkata mereka bi anna jami'al ahkami, dengan bahawa sesungguhnya seluruh hukum itu sabatat bil aqli, iaitu sabit dia dengan jalan akal semata-mata. Semua hukum dia kata dengan akal. Tapi ada perbahasan tuan-tuan, ya. Dan kitab usul fiqah ada perbahasan. Ini secara umumnya memang macam ni. Tuan-tuan yang boleh baca kitab, tambahkan rujuk kepada masalah dalam perbahasan kitab usul fiqh. Ada sebut berkaitan dengan al-hakim di sisi Maturidiyah, di sisi Asy'ariyah, bukan betul, di sisi Asy'ariyah dan juga di sisi ulama Mu'tazilah. Ada dia punya batasan-batasan dia, tidak secara umum macam itu. Ada benda yang dikecualikan, ya. Tapi kaedah umumnya begitu. Semua hukum itu sabit dengan jalan akal. Nak jelas lagi kita tengok kitab Jam'ul Jawami', ya. Baik. Kemudian wa syar'u innama ja'a muqawwiyan lahu, dan syarak itu hanya saja datang ia muqawwiyan, iaitu memperkuatkan lahu baginya, bagi akal. Maknanya dia sekadar mengendoskan. Fatahassala annal madzahiba salasatun, maka terhasil bahawasanya mazhab-mazhab itu ada 3. Illa al-awwalu mazhabul asy'ariyah. Yang pertama mazhab asy'ariyah. Tadilah sama. Makna pertama asy'ariyah, yang kedua Maturidiyah, dan yang ketiga adalah daripada Mu'tazilah. Baik. Kemudian ada lebih detail lagi, iaitu kalau kita tengok kepada Hasyiah Al-Imam Ad-Dusuqi. Tuan-tuan, ini adalah kitab yang kita katakan sebagai khazanah ilmu peninggalan para alim ulama kita. Jadi tuan-tuan, ya, kalau kita mengaji bahasa Arab, pastikan kita mengaji sungguh-sungguh sampai kita boleh baca kitab yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Dan sudah semestinya nak membaca kitab ulama kita ini adalah perlu kepada ilmu alat, perlu kepada ilmu nahwu dan saraf. Ya. Baik. Karena kadang-kadang kita tengok orang istilah ni sembilan kata sede dan sede. Maknanya selamba, selamba. Orang tak ada sebab apa, pakai biasa-biasa, rupanya orang alim. Dia boleh baca macam-macam kitab. Kitab. Tapi nak baca kitab sekalipun dia nak kena ada asas yang kuat. Mengaji kena mengaji sungguh-sungguh, pegang nahwu dan saraf betul. Pegang balaghah, pegang mantik, baru kita betul, baru kemas kita. Kalau tak kemas tuan-tuan, baca kok sukalah. Kalau baca semua sukun. Hada zahir fi naw'il insan. Dunal jin wal malaikah.
Li'annal jin mukallafun bil ijma' min asal al-khalqah. Bagi akhir dia tak sebut sebab dia tak tahu. Baik. Habis Jahannam nak. Dia kena tengok betul-betul, ya. Baik. Ma'rifah ini, ya, satu lagi yang lain daripada ma'rifah yang kita maksudkan adalah taklid. Taklid. Ini taklid terjadi bukan kepada orang yang jahil. Kadang-kadang terjadi kepada orang yang alim. Jadi saya nak baca sikitlah dalam ni tentang orang yang muqallid, orang yang taklid dalam masalah akidah. Baik. Baik. Saya ambil sikit daripada ni jugalah, kitab Hasyiah Imam Dusuki. Tapi saya ambil perkataan Al-Imam As-Sanusi, iaitu kitab yang syarah kepada matan Sanusi yang menurut Imam As-Sanusi, ya. Karena ada kitab yang Imam Sanusi tulis matan dia dan tulis syarah dia, cuma datang hasyiah daripada orang lain. Tapi ada kitab yang Imam Sanusi cuma mengutarakan matannya, tapi ulama lain yang mensyarahkan matan tersebut. Ini syarah yang datang daripada Al-Imam As-Sanusi sendiri. Dia kata apa dia? Wala yakfi fiha at-taqlidu, dan tidak memadai padanya, yakni pada aqaidul iman itu oleh taklid. Maknanya taklid tidak memadai sama sekali. Baik. Kemudian wahuwa al-jazmul mutabiqu an aqaidil imani bila dalilin, yaitu yang maksud taklid itu apa dia? Yaitu jazam yang berbetulan pada akidah-akidah iman bila dalilin, tetapi dia tidak memiliki sebarang dalil. Maknanya apa dia? Dia akidah dah betul, kemudian pula tepat dengan yang sebenar. Kemudian pula lagi tidak ada dalilnya. Dia tak tahu apa dalil. Orang tanya dia, Allah wujud ke tak wujud? Wujud, apa dalil? Tak tahu. Sebab tak tahu. Dia kata saya tak tahulah, saya nak bahas, tapi saya pegang macam mana guru saya pegang. Guru saya dia kata Allah tu wujud, jadi saya yakin Allah itu wujud. Sekarang dalil tahu tak apa dalil yang menunjukkan Allah itu wujud? Dalil tu saya tak tahu sama sekali. Jadi macam mana ni? Kata Al-Imam Sanusi. Jangan kita ambil ringan. Ini pandangan ulama yang muktabar. Imam Sanusi ulama muktabar. Dia mengatakan apa? Tidak memadai akidah yang seperti ini. Kita pun sama, kan? Kita ngajar lah. Mula kadang-kadang ngajar kafah, ngajar itu, ngajar ini. Orang tanya kita, Ustazah, apakah dalilnya Allah itu bersifat kudrah? Pula kita pun tergaru-garu. Apakah dalilnya Allah bersifat kalam? Apakah dalilnya Allah itu bersifat dengan wujud? Kita pula tak tahu dalil. Jadi macam mana? Kita adalah muqallid yang ulama tidak sepakat menghukumkan akidah kita. Ada ulama mengatakan hukumnya adalah kafir. Tuan-tuan, bukan main-main. Dah, kafir tu seorang muqallid. Ini ada sebagai ulama hukumkan demikian. Nak kita ambil ringan? Jangan ambil ringan. Jadi kita kena tahu apakah dalilnya Allah itu wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman. Baik. Wa ila wujubil ma'rifati wa adamil iktifa'i bitaqlid, dan terhadap kewajiban ma'rifat dan ketiadaan memadai dengan taklid, zahaba jumhuru ahli ilmi ka syekh, berpendapat oleh majoriti ulama ka Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, seperti Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah pemutus. Dia yang pemutus dia. Wal Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, wa Imamil Haramaini, dan juga Imamul Haramain.
Ini Imam Haramain siapa dia? Guru kepada Imam Al-Ghazali. Wa hakahu Ibnul Qassar an Malikin aidan, dan menghikayat akan dia oleh Ibnul Qassar daripada Malik juga. Apa dia? Wajib ma'rifatullah dan tidak memadai dengan taklid. Makna iman dia tidak memadai. Adakah kafir? Ini belum diputuskan lagi. Tengok di bawah. Dia kata, "Tsumma ikhtalafa al-jumhurul qailuna biwujubil ma'rifah." Maka kemudian berkhilaflah oleh majoriti ulama yang berpendapat dengan kewajiban ma'rifah. Faqala ba'duhum al-muqallidu mu'min. Maka berkata sebahagian daripada mereka, yakni sebahagian daripada majoriti ulama, al-muqallidu mu'minun. Orang yang bertaklid itu tetap mu'min. Sebahagian kata mukmin. Mana pula menjadi kafir? Kalau betul habis satu Malaysia menjadi kafir. Dah, ramai yang tak tahu. Kadang-kadang dia mengajar tauhid pun dia pun tak tahu berdalil, kan? Baik. Jadi ada budak tanya. Dia kata, "Ustaz, bumi ni bulat." Dia kata, "Bumi bulat. Allah ke atas. Lepas tu bumi yang bulat ni, yang belah belakang Allah nampak ke?" Bulat. Hasil daripada ajaran siapa saya pun tak tahu. Dia kata Allah Ta'ala tu duduk ke atas langit ni. Dia kata. Jadi budak tanya. Dia kata, "Ustaz, nak tanya Ustaz, apa dia? Allah kan ke atas ni langit. Bumi kita bulat. Ini belakang tu nampak ke?" Oh, kat situ pula. Kita pun pelik, kenapa mengajar macam tu, kata Allah tu di atas. Yelah di atas katakan. Bumi kita bulat macam ni kan. Ni atas, orang di atas ni. Yang di bawah ni, atas di mana pula? Sini. Yang sini? Sini. Yang tepi ni? Sini. Yang sini? Ke sini. Yang di belakang ni? Ke sana. Jadi atas tu mana sebenarnya? Habis Allah Ta'ala tu kat mana? Yang ikut yang atas ni. Ketika bumi berpusing, kawan ni ke bawah, maka tak ada kat bawah ni lah. Ni atas dia kat sini ni. Di atas kat sini pula. Jadi macam mana? Jadi bila dia ajar macam tu, budak yang berfikir waras ni pun dia rasa macam kena tipu juga. Macam mana pula dia kata, kalau macam tu, dia kat atas ni, bumi bulat. Bila kat bawah ni, Allah nampak kan kat bawah ni? Saya kata daripada mula tu dah salah dah. Bukan mana Allah Ta'ala ada kat atas. Allah bukan di atas. Allah bukan di bawah. Dah. Baik. Jadi, bila dalilnya tidak ada, ni rosak. Dipanggil muqallid. Mukmin ke dia? Dia kata, faqala ba'duhum, dia mukmin. Orang yang taklid itu masih beriman lagi dikira. Illa annahu asin bitarkil ma'rifatil lati yuntijuha an-nazaru sahih. Melainkan bahawa sesungguhnya orang ini dikira asin. Asin apa dia? Iaitu dia ni orang yang asin, itu maksiat. Bitarkil ma'rifah, dengan sebab meninggalkan ma'rifat, yang mana ma'rifat itu dilahirkan oleh nazar yang sahih. Sebab nazar ni dia kata tak boleh dapat macam tu je. Dia kena belajar. Oleh kerana meninggalkan belajar tadi, dia berdosa. Tapi dia yakin tak Allah tu wujud. Yakin. Dia yakin tak Allah itu bersifat kidam. Dia yakin. Cuma tak tahu dalil je. Dan dia pula tak belajar. Maka di situ yang dia jadi berdosa, kata sebahagian. Baik. Wa qala ba'dhum, ni cerita lawan ma'rifat dia, iaitu orang yang taklid. Kan? Wa qala ba'dhum annahu mu'min wa la ya'si. Dan telah berkata oleh sebahagian mereka, itu jumhurul ulama, annahu, bahawa sesungguhnya orang yang muqallid itu mu'min wa la ya'si. Dia mukmin dan tidak bermaksiat di kepada Allah. Bukan derhaka. Illa idza kana fihi ahliyatun li fahmin nadhari sahih. Melainkan apabila adalah padanya, pada seseorang mukmin tadi yang muqallid itu, ahliyatun, iaitu memiliki keahlian apabila adalah dia itu boleh memahami nazar yang sahih. Maknanya dia boleh belajar, dia boleh faham. Tuan-tuan, ada orang, ya, pengalaman di pondok saya lah, kosong. Dia tak ada apa-apa pun.
Tak belajar kitab pun dulu tak pernah belajar kitab. Ibadat lain pun sama juga. Puasa tak, sembahyang pun tak. Tapi akhirnya apa dia? Akhirnya dia boleh memahami ilmu tauhid. Maknanya dia boleh faham tauhid. Kalau dia boleh, kenapa orang lain tak boleh? Pasti boleh juga. Jadi yang masalah tak boleh tu apa dia? Sebabkan tidak datang mengaji tauhid. Tu je punca dia. Kan? Berdosa dah tak datang. Pertama, kalau ada ustaz tauhid datang ke kampung, dia duduk kat rumah seorang-seorang tengok TV, sedangkan dia tak tahu dalil tentang Allah itu wujud apa dia, maka berdosalah dia. Baik. Kemudian wa qala ba'dhum al-muqallidu laisa bimu'minin aslan. Dan telah berkata oleh sebahagian mereka jumhur tadi, al-muqallidu, orang yang bertaklid itu laisa bimu'min, bukanlah beriman dia aslan sama sekali. Maknanya orang ni tak beriman, kafir jadinya. Waqad ankarahu ba'dhum, dan sesungguhnya telah mengingkari akan dia oleh sebahagian daripada ulama. Baik. Jadi dia kata wal imamul haramain, imam haramain dalam kitab Asy-Syamil itu membahagikan orang mukallaf itu kepada 4 pecahan. Mana ada 4 golongan orang mukallaf ni. Baik. Ada perbahasan yang panjang lagi lah berkaitan dengan muqallid ni. Bercukup kita katakan ada beberapa pandangan tadi berkenaan orang muqallid. Jadi yang kuatnya apa dia? Iaitu tidak menjadi kafir. Tetapi ada pandangan yang mengatakan kafir kan? Dan pandangan tu adakah keluar daripada ustaz biasa, ustaz kampung, atau keluar daripada ulama tauhid yang berwibawa? Dia datang daripada ulama tauhid yang berwibawa. Sebab itu kita keluar daripada masalah muqallid ini, kita mesti menjadi orang yang ma'rifat, orang yang ada ma'rifat. Al-arif menurut ulama usuluddin. Maknanya kena mengajilah. Baik. Walhada pada kita dulu tak susah pun. Allah wujud dalilnya adanya alam ini, cukup dah. Allah qidam dalilnya adanya alam ini. Allah baqa dalilnya adanya alam ini. Kan senang sangat dalil dia. Mudah sangat. Kenapa tak nak? Sebab kita tak mengaji je. Jadi itu menggunakan dalil yang ijmali, sudah memadai. Tak perlu sampai dalil tafsili. Para asatizah kena tahu dalil tafsili dan juga dalil ijmali. Kena tahu dua-dua. Baik. Kemudian seterusnya wajib. Fasal yang pertama, muka surat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit lagi, insya-Allah kita nak 12.30 dah. Baik. Sampai ini ada persoalan tak tuan? Tak ada soalan kan? Kalau ada soalan kita skip kita skip ni dulu, kita jawab soalan. Kalau tak ada kita teruskan. Okey, kita teruslah. Wajib fasal yang pertama muka surat 30. Wal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Baik. Ini ada perbahasan ulama. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sama. Cuma beza kat mana? Fal wajibu, maka sesuatu yang wajib, artinya min haitsu wasfuhu bil wujub, dikatakan wajib. Maka sesuatu yang bersifat dengan wujub itu dipanggil wajib. Apa dia? Ma la yutasawwar, barang yang tidak digambarkan, tidak dapat menerima sama sekali fil aqli, di dalam akal, oleh adamuhu, akan ketiadaannya. Dia mesti tidak ada sama sekali, dia tidak ada, bukan, dia mesti ada. Itu dikatakan wajib. Baik. Dalam masalah baca yatasawwaru atau yutasawwaru, ulama kita sebenarnya telah membahaskan terlebih dahulu. Dia ada sebab dan ada perbahasan dia. Kenapa ulama kita baca yatasawwar, kena baca yutasawwar? Adakah kedua wajah itu boleh? Boleh sama sekali.
Hatta Al-Quran sekalipun ada perbahasan ulama. Ya. Wa arjunakum wa arjulikum. Kan ada dua qiraat di situ. Ada macam dengan wa arjunakum minal ka'baini, sebagian wa arjulikum ilal ka'baini. Maka bila berbeza sahaja baris, berbeza tafsiran, berbeza ataf ma'tuf dan ma'tuf alaih ma'tuf bih dia, maka terkeluarlah hukum yang berbeza. Baik. Kita tak kira yang tu semua. Asalkan ada ayat, kita kata, ini dalil ada. Tak. Saya guna dalil. Itu lain saya tak pakai. Orang kata, saya nak buat tahlil. Saya nak dalil. Tak ada, saya tak nak pakai. Macam tahu. Kan? Ya. Ada orang tanya, saya nak, mana dia sanad? Nak saya nak nilai. Kawan dia sebutlah nama jinjiran tetangga dia. Sebut Abdullah daripada Abdullah bin Sulaiman. Daripada ni. Satu kampung sebut nama semua. Okey, kalau ada sanad tak apa. Balah dia tak kenal. Semua tu termasuk tukang kebun, masuk orang jual ikan. Dia sebut nama semua. Menunjukkan apa dia. Kalau bukan berkeahlian, jangan sebutlah nak dalil. Cara fa'alu pun tak tahu macam mana kita nak kata, nak panggil, nak tengok dalil. Kita kenal pun tidak siapa yang kita sebut. Kawan dia sebut nama jiran tetangga dia, kita pun tak tahu. Ya nak? Nak dalil sangat. Orang bagi dalil. Lepas tu dia buat pula dalil dalam bahasa Arab. Padahal benda tak wujud pun. Baik. Tapi bila kita tak tahu, kita asalkan nak dalil dia. Ada dalil saya buat, ada dalil saya tak buat. Baik. Kemudian dia kata, fal wajibu, maka sesuatu yang wajib, iaitu yang bersifat dengan wujub. Itu adalah ma la yatasawwar. Barang yang tidak diterima pada akal adamuhu, ketiadaannya. Maknanya apa dia? Mesti ada. Dik, jangan banyak cakap, dik. Tumpukan belajar. Kalau tak, duduk luar. Baik, keterangan. Al-Imam As-Sanusi menjelaskan bahagian yang pertama daripada hukum akal, yaitu wajib menurut akal. Beliau mendefinisikan wajib menurut akal adalah sesuatu perkara yang tidak dapat digambarkan akan ketiadaannya. Maksudnya apa dia? Mesti ada. Baik. Seperti setiap objek pasti akan mengisi ruang mengikut saiz objek tersebut. Itu dikatakan wajib pada akal. Pasti. Dia tak akan terjadi sebaliknya. Asalkan benda, dia objek, dia mesti mengambil ruang. Baik. Bukti dia, kalau kita letakkan handset di atas meja kita ni, maka kita akan letakkan handset di sebelahnya sebab ruangan ini sudah diambil oleh handset. Atau kita ambil air yang kita penuhkan. Ini adalah objek air. Maka masukkan satu benda, air pasti melimpah. Kenapa dia melimpah? Karena barang yang kita masukkan tadi juga mengambil ruang. Baik. Demikian itu dikatakan contoh yang dikatakan wajib pada akal. Seperti mana satu objek itu pasti mengambil lapang atau mengambil ruang sebesar diri objek tersebut. Baik. Contoh ini biasa diutarakan di dalam kitab-kitab klasik, sama ada kitab bahasa Arab atau bahasa Melayu. Tujuan para ulama membawa contoh objek ini adalah kerana pola pemikiran masyarakat beredar di sekitar benda atau objek yang terdapat di sekelilingnya. Benda-benda seperti batu, kayu, pokok dijadikan sebagai contoh objek-objek yang wujud pasti dan mengambil ruang sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab klasik tersebut. Maknanya contoh yang mudah. Kerana nak buat contoh yang payah-payah, nanti kita pun tak sampai akal kita. Jadi kerana benda depan mata. Maknanya kalau kita ada perabot kita juga objek, pasti mengambil ruang. Kita tak boleh masukkan lagi perabot yang lain. Orang dalam satu-satu majlis dah penuh, nak masuk tak boleh. Kenapa? Kerana dia mengambil lapang. Jadi Allah itu bagaimana? Adakah dia seperti objek yang mengambil lapang dan ruang? Siapa lebih besar kalau Allah itu objek? Ruangkah besar atau Allah akan lebih besar? Mana mungkin kalau seandainya ruangnya kecil, objeknya besar, tak boleh masuk. Kotak katakan dalam ni, dalam cawan ni. Cawan ni ruang. Kita ni macam ni, cuba masuk dalam cawan, boleh tak boleh? Tak boleh.
Kita boleh masuk kalau ruangan itu lebih luas daripada tubuh kita. Kalau Allah itu objek, perlukah Allah itu berruang lebih besar daripada tubuh dia? Maka itu mustahil. Maka ulama kita buat contoh yang mudah itu supaya kita mudah faham bahawa Allah itu bukan objek. Baik. Kemudian, kemuncak daripada contoh yang dapat difikirkan menggunakan akal, iaitu ta'akul, adalah kewujudan Allah yang dapat diterima oleh akal secara pasti. Maknanya pasti. Akal kita mengatakan Allah itu pasti ada. Hal ini sebenarnya bertolak daripada memahami contoh-contoh seperti batu, kayu dan pokok yang wajib secara nisbahan akal bahawa ia mengambil ruang. Sebaliknya, objek-objek tersebut jika dikatakan wujud tanpa mengambil ruang, maka ia adalah satu perkara mustahil yang tidak dapat diterima oleh akal. Maknanya pasti dia mengambil ruang dan lapang. Baik. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh baca dah ya. Contoh yang saya bincang dengan kawan-kawan lah ni ketika menerjemahkan daripada kitab-kitab yang di antaranya kitab ini, iaitu Al-Bajuri dan kitab Hasyiah Ad-Dusuqi, supaya memudahkan orang mempelajari kitab Tauhid, jadi kita mudahkan bahasanya. Dan ada contoh yang tidak dalam kitab ni tapi kita ambil juga kerana ingin memudahkan orang membacanya. Kerana dalam bab yang kedua lebih susah lagi. Kerana kita membahaskan dengan perkara mustahilat, membincangkan tentang iaitu an-naqid, musawin lin-naqid dengan did, ya. Dia dah agak sukar sedikit. Banyak istilah-istilah yang lebih susah jadi dibahaskan dalam jilid yang kedua. Ini jilid yang pertama. Jadi ini kita cuba mudahkan dengan mendatangkan contoh-contoh yang agak semasa, ya. Walaupun demikian sebenarnya, ya, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka di situ kita boleh tengoklah ya pembahagian dalam muka surat 33, iaitu wajib dibahagikan kepada dua, wajib menurut akal secara daruri dan wajib akal secara nazari, ya. Baik. Untuk memahami daruri dan nazari, kita tengok sedikit. Dia kata ulama usuluddin membahagikan hukum akal bertiga bahagian, itu wajib, mustahil dan juga harus. Ini ada kita perlu dan pembetulan, iaitu bukan wajib, wujub, istihalah dan jawaz, ya. Tapi oleh kerana kita tidak terikat sangat dengan kaedah nahwu, ya. Kerana kalau kita bahas masalah wujub, masalah istihalah, masalah jawaz, dikhawatiri orang tak faham. Kalau kita kata wajib, istilahnya begini: wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, wal jawazul jaizat. Nanti lagi pening orang nak belajar, kan? Cukup kita kata wajib, mustahil dan juga harus. Jadi pendekatan itulah yang dibuat dalam kitab ini. Dia kata ulama usuluddin membahagikan hukum akal bertiga bahagian, iaitu wajib, mustahil dan harus. Jadi mudah faham. Sebab dulu pun kita mengaji begitu. Jadi sebenarnya mana? Tiga bahagian iaitu wujub, istihalah dan juga jawaz. Cuma untuk mempopularkan perkara yang benar, yang itu sebenarnya makan masa untuk memperkenalkan semula, ya, benda-benda yang jarang kita dengar. Kita biasa dengar wajib, tak dengar wujub. Kita biasa dengar mustahil, tak dengar istihalah. Kita biasa dengar harus, tak dengar jawaz. Kita biasa dengar jaiz, kita biasa dengar jaiz, harus, tapi jawaz tak. Jadi sebenarnya dalam kitab-kitab ni pun sebut bukannya jaiz, tapi jawazul jaizan, istihalatul mustahilat. Tapi oleh kerana kita tidak begitu bertafannun dengan masalah bahasa Arab, jadi kita ambil yang mudah sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Lepas setengah kita berhenti dulu, nanti kita akan sambung semula, ya, berjam berapa, 2:30 ke apa, pada panitia untuk menjelaskan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.